sejahtera dan selamat bertemu kembali semua. Hari ini kita akan belajar tentang sains tahun 4 dan cikgu akan mengajar kamu tentang topik pengaratan. Sebelum kita bermula, cikgu nak murid-murid mengambil masa sejenak untuk berfikir tentang objek-objek bekaran di sekeliling anda. Biasanya anda boleh menjumpai paku ataupun pintu pagar rumah anda yang telah bekaran. Dan jika anda lihat dengan teliti, objek bekaran biasanya berwarna perak dan mempunyai permukaan yang tidak rata. Baiklah, kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali, murid-murid perlu mengetahui apakah objek yang akan berkarat dan objek yang tidak akan berkarat. Objek yang berkarat biasanya objek yang diperbuat daripada besi. Hanya objek yang diperbuat daripada besi sahaja akan berkarat. Manakala objek yang diperbuat daripada logam ataupun bukan besi tidak akan berkarat. Untuk contoh logam, kita boleh mengambil logam seperti emas ataupun aluminium. Manakala untuk objek yang diperbuat daripada bahan bukan besi adalah seperti plastik, kayu dan lain-lain. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan, cikgu telah menulis satu bersama di sini, iaitu kehadiran air dan udara di atas objek besi akan menghasilkan pengaratan. Contoh, kita ambil pen marker ni dan andaikan ini objek yang diperbuat daripada besi. Apabila kehadiran air dan udara ada bersama dengan objek yang diperbuat daripada besi ini, maka proses pengaratan itu akan berlaku. Dan saya nak murid-murid ingat dan faham bahawa proses pengaratan ini bukanlah sesuatu yang berlaku dalam masa yang singkat. Proses pengaratan ini biasanya mengambil masa berbulan-bulan untuk berlaku. Baiklah, seperti mana yang kamu tahu, pengaratan ini bukanlah sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kehidupan seharian kita. Jadi kita perlu mencegah pengaratan ini. So, apakah langkah-langkah untuk mencegah pengaratan ini? Terdapat 4 langkah yang biasa kita gunakan untuk mencegah pengaratan. Yang pertama adalah mengecat. Kenapa kita guna proses mengecat? Sebab ia akan menghalang air dan udara daripada objek yang diperbuat daripada besi itu. Seterusnya, menyapu minyak atau grease, dan tujuannya sama, iaitu untuk menghalang air dan udara. Yang keempat adalah menyalut, di mana kita menggunakan plastik untuk salut sesuatu objek besi untuk menghalang air daripada memasuki permukaan objek besi itu. Dan langkah ketiga ini iaitu menyadul. Sebelum cikgu menjelaskan contoh-contoh untuk menyadul ini, cikgu ingin menjelaskan apa itu menyadul. Menyadul bermaksud kita menyapu permukaan objek besi dengan logam yang tidak berkarat. Contoh seperti adalah kuali yang digunakan oleh emak di rumah, di mana kuali besi itu telah disadur dengan aluminium untuk mencegahnya daripada berkarat. Dan selain daripada itu, kita juga menggunakan beberapa objek lain seperti sudu. Sebab itu semua adalah objek-objek yang tidak akan berkarat dan telah disadur. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah kepentingan mencegah pengaratan? Kenapa kita perlu mencegah pengaratan? Yang pertama, supaya objek besi itu tahan lebih lama. Kita boleh gunakan objek itu untuk jangka masa yang panjang. Kedua, untuk kelihatan cantik, seperti mana yang telah cikgu beritahu awal tadi, sesuatu objek besi yang telah berkarat akan berwarna perak dan mempunyai permukaan yang tidak rata. Ia bukan sesuatu pemandangan yang cantik. Jadi untuk sesuatu objek itu kelihatan cantik, kita mesti mengelakkan pengaratan. Kepentingan ketiga adalah lebih selamat digunakan. Objek yang berkarat apabila terkena pada badan kita ataupun menyebabkan luka itu boleh berebak dan menyebabkan kudis ada kalanya. Jadi untuk lebih selamat digunakan adalah wajib jika kita mencegah pengaratan. Dan akhir sekali adalah menjimatkan kos. Apabila sesuatu objek telah berkarat, kita terpaksa membuangnya dan mengganti dengan objek baru. Sudah pasti membeli objek baru melibatkan kos. Jadi untuk menjimatkan kos, kita perlulah mencegah pengaratan. Ini adalah satu topik yang ringkas di mana senang untuk difahami. Saya berharap melalui video ini murid-murid telah faham tentang topik pengaratan ini. Dan jika kamu mempunyai sebarang persoalan, tolong hantar soalan anda ke ruang komen dan cikgu akan berusaha untuk menjawabnya. Sekian, terima kasih. Semoga bertemu di dalam video seterusnya.